Buletin Didik 24 Mac bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang pembukaan sesi persekolahan bagi sekolah menengah bermula 4 dan 5 April depan, pihak sekolah kini giat menjalankan persiapan rapi bagi memastikan kelancaran kemasukan pelajar. Tidak terkecuali guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Sains Teks Pasir Gudang Johor yang membuat persiapan akhir bagi memastikan prosedur operasi standard SOP di setiap kelas diatur dengan baik. Guru-guru SMK Taman Sains Teks ini berganding bahu menyusun atur kerusi meja serta menampal tanda pergerakan bagi penjarakan fizikal di kelas dan koridor sekolah. Semuanya dilakukan dengan teliti bagi memastikan ia mengikut SOP. Menurut Pengetua Sekolah berkenaan, Mohan Damudaran, persiapan rapi dilakukan pihak sekolah sejak minggu lalu. Ia penting bagi memastikan hari pertama persekolahan yang bermula 4 April ini di Johor berjalan lancar dengan tata cara penjarakan fizikal yang ditetapkan. Beliau percaya pelajar-pelajar sekolah menengah sedia maklum mengenai budaya persekolahan mengikut norma baru. Dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, terutama warga sekolah dan PIPG dan juga komuniti dan anggota polis, kita berharap sangat pengembalian pelajar pada 4 April itu akan berjalan dengan lancar. PIBG turut membantu memberi sumbangan bagi pihak sekolah melaksanakan persediaan. Pengesan suhu pelajar juga akan diletakkan di 3 stesen di pintu masuk utama sekolah. Manakala pergerakan masuk pelajar ke kelas akan dipantau selain waktu makan ditetapkan hanya di kelas masing-masing. Di Labuan, tinjauan dilakukan bagi memastikan persiapan sekolah menerima kemasukan dan penyuraian pelajar dengan mematuhi SOP ditetapkan. Lawatan kerja persediaan itu dilakukan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Sekolah. Dalam hantaran di Facebook Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Azman Talib telah membuat lawatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pantai IB World School Labuan. Selain meninjau pematuhan jarak fizikal di bilik darjah, beliau turut melawat keadaan persekitaran sekolah. Turut hadir mengiringi beliau, Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yusof Muhammad. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razif Jidin sebelum ini mengumumkan pelajar sekolah menengah akan kembali belajar secara bersemuka bermula pada 4 April bagi kumpulan A iaitu Johor, Kelantan dan Terengganu. Manakala kumpulan B pada 5 April. Penetapan tarikh sesi pembelajaran bersemuka bagi sekolah menengah untuk memberi ruang kepada calon SPM menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan selamat. 7,277 calon mendaftar untuk menduduki Sijil Tinggi Agama Malaysia STM tahun 2020 yang bermula 29 Mac ini hingga 7 April nanti. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata 1,144 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar di 236 pusat peperiksaan di seluruh negara. Semua calon diingatkan agar merujuk jadual waktu peperiksaan mengenai tarikh dan masa peperiksaan berlangsung. Mereka perlu membawa dokumen pengenalan diri, pernyataan pendaftaran peperiksaan dan borang deklarasi saringan COVID-19 ke pusat peperiksaan selain sentiasa mematuhi SOP dalam pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam yang terkandung dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0. Ia bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan dan mencegah penularan wabak COVID-19. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun menerusi portal Lembaga Peperiksaan. Kerajaan Sarawak meluluskan 2 penerbangan khas untuk pelajar dari negeri itu yang melanjutkan pengajian di Sabah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya berkata ia membabitkan penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu dan Miri ke Kota Kinabalu. Tambah beliau, turut diluluskan permohonan penerbangan pesawat tanpa penumpang oleh AirAsia bagi laluan Kota Kinabalu Miri, Kota Kinabalu Kuching dan Johor Bahru Kuching dari 1 hingga 10 April ini. Selain itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan Kementerian Pengangkutan Negeri turut membenarkan tambahan penerbangan komersial keluar Sarawak untuk tempoh sama bagi 3 laluan berkenaan. JPBN Sarawak sebelum ini menerima permintaan daripada pelajar Sarawak yang belajar di Sabah untuk mewujudkan penerbangan khas dari Kuching dan Miri ke Kota Kinabalu.
Untuk tujuan itu, Kerajaan Sarawak meminta pelajar menghubungi terus syarikat penerbangan untuk menempah tiket agar syarikat yang berkaitan akan memohon penerbangan khas dari JPBN Sarawak ke destinasi yang dinyatakan. Hospital Pengajar Universiti Teknologi Mahara HPUITM Puncak Alam yang dibina dengan kos RM599 juta akan mula beroperasi secara berperingkat mulai 5 April ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, bangunan hospital 10 tingkat yang dibina di atas tapak seluas 11.33 hektar sejak 11 April 2017 itu mempunyai kapasiti 400 katil, 98 klinik pakar, 17 dewan bedah, 17 ward, 16 mesin dialisis serta fasiliti pembelajaran yang dapat menampung sehingga 750 pelajar pada satu-satu masa. Tambahnya, Hospital Pengajar bukan sahaja dilihat sebagai pusat penyebaran ilmu perubatan, malah turut berfungsi sebagai hospital biasa yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan serta pada masa yang sama pencetus kepada usaha mewujudkan inovasi dalam bidang sains dan perubatan. Justru kerajaan berharap dengan adanya HPUITM ini akan dapat menambah akses masyarakat setempat, khususnya kepada perkhidmatan perubatan yang berkualiti, terutamanya pada sekitar 3 juta orang populasi penduduk di kawasan utara Selangor ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan projek HPUITM di Kuala Selangor semalam. Kemudahan lain yang turut disediakan termasuk surau dengan kapasiti sehingga 180 orang, bangunan penginapan untuk doktor pelatih dan jururawat. Jelasnya lagi, di sekitar Puncak Alam sahaja, Kementerian Pengajian Tinggi menganggarkan 500,000 orang akan mendapat akses kepada kemudahan perubatan yang berkualiti tinggi di Hospital Pengajar berkenaan. Penduduk di 88 kawasan sekitar Lembah Kelang dijangka berdepan gangguan bekalan air berjadual sehingga 68 jam pada 30 Mac ini. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd dalam satu kenyataan memaklumkan gangguan berikutan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan aset utama berdasarkan kelulusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Penyelenggaraan antaranya membabitkan kerja-kerja pengalihan dan penyambungan paip baru di Persiaran Selangor Seksyen 15 Shah Alam. 5 kawasan daerah Petaling, Kelang 14 dan 11 di Shah Alam dijangka berdepan gangguan selama 48 jam pada 30 Mac mulai 9 pagi. Bekalan dijangka pulih sepenuhnya jam 9 malam keesokannya. Turut berlangsung kerja-kerja penggantian injap di jajaran paip air mentah dari empangan Kelang Gates pada 6 April. Aktiviti menyebabkan henti tugas sementara loji rawatan air Bukit Nenas dan Wangsa Maju yang menjejaskan bekalan selama 68 jam di 12 kawasan sekitar Gombak dan 46 lokasi di Kuala Lumpur. Keadaan dijangka pulih 9 April jam 5 pagi. Air Selangor dalam pada itu juga memaklumkan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan dalam perancangannya membabitkan 3 loji rawatan air sepanjang tahun ini. Pengguna dinasihatkan menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemat sepanjang tempoh terbabit. Untuk maklumat lanjut atau senarai kawasan gangguan, layari laman web Air Selangor. Angkatan Tentera Malaysia ATM meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menangani ancaman keselamatan cyber susulan tindakan Korea Utara memutuskan hubungan dengan Malaysia. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, keselamatan cyber antara perkara yang diberi perhatian khusus untuk mengekalkan kedaulatan negara dan memastikan data rahsia kerajaan berada dalam keadaan selamat. Dia banyak cara lah kalau ancaman ni boleh datang kan, physical dan juga especially now in the days of the cyber ni kan. So we increase our state of pemerhatian lah, especially on cyber ni kan.
We hope for the best. Our team is working hard. Yeah. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian tim pemantau antarabangsa Mindanao ke-16 di Wisma Perwira ATM di Ibu Negara. Tan Sri Effendi mengulas mengenai amaran yang diberikan Konsulat Kedutaan Korea Utara Kim Yu Song Ahad lalu berhubung tindakan kerajaan dalam isu membabitkan rakyat warga negara Republik itu. Jumaat lalu, Pyongyang mengumumkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia selepas seorang rakyatnya yang menetap di negara ini bakal diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan pengubahan wang haram. Bagi mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sihat, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 92 menganjurkan acara larian virtual terbesar peringkat kebangsaan Sustainable Development Goals SDG Virtual Health Challenge 2021. Larian ini merekodkan jumlah penyertaan 17,500 peserta dari seluruh negara. Memasuki tahun ketiga penganjurnya, Engku Nazaruddin Engku Muhammad Nawi berkata, program ini antara lain bertujuan membantu pelajar sekolah tersebut dalam penglibatan kebangsaan. Objektif utama program ini dilaksanakan adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat, terutamanya kepada pelajar sekolah dan guru sekolah. Walaupun di waktu pandemik COVID-19 tidak menghalang masyarakat untuk melaksanakan aktiviti fizikal. Acara tahunan ini adalah larian secara terkumpul dibagikan kepada 4 kategori iaitu 5 km, 10 km, 21 km dan 42 km bermula 10 Mac hingga 10 April. Rata-rata peserta berpendapat acara ini mampu merapatkan lagi hubungan kekeluargaan di samping berharap ia dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya dan isteri saya berjaya menghabiskan jarak larian 10 km dan secara tidak langsung dapat memupuk jati diri dalam diri saya dan emosi serta keyakinan di samping dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Terima kasih kepada penganjur SMK PP92 dan Kementerian KPM kita yang memberi ruang kepada saya bersama keluarga, anak-anak. Alhamdulillah dengan program ini setiap petang anak-anak saya tidak lagi menghadap gadget untuk bermain game dan sebagainya. Petang ada aktiviti riadah kami sekeluarga untuk sama-sama melakukan aktiviti yang sangat bermanfaat. Saya telah selesai 42 km dan anak-anak saya semua seramai 4 orang termasuk isteri saya seorang semua telah menghabiskan 5 km. Saya telah menamatkan larian 42 km dan saya mendapat sijil. Saya harap sijil saya ini memberi semangat kepada murid-murid saya di sekolah. Kalau saya boleh, pasti mereka juga boleh. Setiap peserta diberi sijil penyertaan program yang turut mendapat pengiktirafan peringkat kebangsaan. Kehangatan arena e-sports tanah air diteruskan dengan penganjuran kejohanan Malaysian E-Sports Series MES 2021 bermula 26 Mac ini. Pastinya bakal menggairahkan generasi tegar e-sports Malaysia. Adalah hadiah lumayan yang menanti, keseluruhannya berjumlah RM100,000. MES 2021 menawarkan pertandingan FIFA 21, Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Majlis pelancarannya dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican di Putrajaya dan penyertaannya terbuka kepada semua. Dianjurkan My Event International dan Kelab Esports THQ, saingan akan bermula dengan sesi kelayakan pada 26 hingga 28 Mac bagi kelayakan pertama. Ini diikuti kelayakan kedua pada 2 hingga 4 April. Mereka yang layak akan beraksi di pentas sebenar pada 9 hingga 11 April. MES 2021 yang julung kali diadakan ini menyasarkan penyertaan 512 pemain bagi FIFA 21, 128 pasukan bagi Mobile Legends Bang Bang serta 256 pasukan bagi PUBG Mobile. Kita sebenarnya perlukan coach, manager, psikologi coach also. So ini bukan saja bermain e-sport for fun, tapi untuk kompetitif. We need a really good team from coach,
psychology, analysis gamer. So that's why we need KKM punya support. Manakala untuk KPT, KPT is sebab kebanyakan IPT student yang terlibat dalam industri e-sukan. Berikutan potensi e-sports di Malaysia yang semakin diminati, penganjur menyasarkan MES bakal dijadikan acara terbesar tahunan dalam kalender e-sports negara. Ada banyak kajian psikologi dalam pendidikan yang menunjukkan sekiranya kita kurang tidur, kadar memori atau kebolehan ingatan kita akan merosot dengan drastik sekali. Sebaliknya, jika kita cukup tidur, maka kemampuan ingatan kita akan meningkat dengan begitu drastik sekali. Ya, kita kena faham otak kita ni macam katalah kita kata phone, semua ada phone ni, senang nak buat analogi. Phone ni kalau kita sampai masa bateri dia dah habis, kita kena cas, ya, kita tak boleh continue, ya, teruskan guna walaupun bateri dah habis atau dah nak habis, ya, kita kena cas. Dan semasa bateri dicas, kita tak boleh guna. Kalau kita guna masa kita cas bateri tu, dia cepat rosak, sama macam otak kita. Sampai masanya kita kena tidur, ya. Tidur tu dia cas otak dan dia cas semua sistem dalam badan kita. Semua sel-sel akan ditukar dengan sel baru, sel-sel yang dah rosak dan sebagainya ditukar dengan sel baru dalam badan kita, dalam otak kita, ya. Bila ini berlaku, kita tak boleh ganggu, ya. Jadi waktu tidur tu jangan ganggu dengan stimulus atau rangsangan lain. Baru hendak reda banjir yang melanda New South Wales, Australia. Penduduk di negeri itu berdepan pula ancaman daripada laba-laba spesies berbahaya. Ekoran itu, amaran berjaga-jaga dikeluarkan kepada penduduk oleh pihak Taman Reptilia Australia. The team at the Australian Reptile Park is issuing an urgent warning about the funnel-web spider plague we will see because of the current weather conditions we're experiencing in eastern Australia. Ujarnya lagi, dengan kejadian banjir beberapa hari lalu, ia memaksa haiwan itu keluar mencari perlindungan di kawasan kering. Ditambah pula dengan cuaca yang semakin panas serta kelembapan selepas banjir, ia menjadi masa yang sesuai bagi laba-laba ini mencari pasangannya. With the increased activity, we'll see of funnel-web spiders, in particular the males, the chances of them entering your home increases as well. Ramsey pada masa yang sama turut mengalu-alukan penduduk yang dapat menangkap laba-laba ini dan menghantarnya kepada mereka. Spesies laba-laba yang ditakuti funnel webs adalah sangat berbisa dan mampu membunuh mangsanya hanya dalam tempoh beberapa jam. Namun terdapat serum antitoksin yang telah diperkenalkan kepada penduduk pada awal tahun 80-an untuk mengelakkan sebarang kes-kes kritikal atau kematian. Bukan sekadar mengucap selamat datang, malah turut berperanan untuk membantu doktor dan kaki tangan hospital. Kecanggihan robot buatan Rusia ini mendapat pujian pesakit dan pengunjung hospital. Ia juga adalah sebahagian daripada inisiatif program kesihatan yang dilancarkan di Moskow. Робот-доктор Хадсон забочусь о вас, а вы можете позаботиться о своих близких. Robot yang dinamakan sebagai Dr. Hudson ini turut membantu doktor mengambil tekanan darah dan suhu serta memeriksa kadar gula. Ia juga boleh membuat janji temu antara pesakit dan juga doktor dan amat memudahkan. Bukan sahaja pesakit, malah kaki tangan hospital juga turut menggunakan khidmat robot ini untuk memeriksa status kesihatan mereka. Даже сотрудники пользуются нашим роботом. Они также ежедневно проходят обследования и следят за своим здоровьем. Dr. Hudson mula dibina pada tahun 2018 hasil kerjasama sebuah syarikat robot tempatan dan sebuah akademi kesihatan. Пембикинанnya mengambil masa kira-kira 8 bulan. Мы начали с того, что спросили как раз у медицинских сотрудников, какие есть проблемы на текущий момент, то есть что у нас в России в основном является фактором риска именно по состоянию здоровья, то есть от чего по большому счету люди больше всего болеют и от чего люди в итоге вовремя не получают помощь и доходит до того, что возникают летальные исходы различные, да? Здесь оказалось, что основная проблема в России – это сердечно-сосудистые заболевания. Kini terdapat 4 robot seperti ini yang digunakan di hospital di sekitar Moskow.
Putera Harry dilaporkan menyertai syarikat lembah silikon Better Up sebagai ketua pegawai Impact. Better Up adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kesihatan mental kepada pelanggan. Laman web syarikat itu menyenaraikan Harry sebagai sebahagian daripada pasukan kepimpinannya dan menggambarkan beliau sebagai individu yang menyokong kesihatan mental dan pencinta alam sekitar. Harry dilaporkan berperanan menyediakan input bagi keputusan strategi produk dan sumbangan amal serta memberikan sokongan secara terbuka mengenai topik berkaitan kesihatan mental. Harry menyertai syarikat itu beberapa minggu selepas beliau dan isterinya Meghan Markle membuat pendedahan mengejutkan dalam rancangan temu bual Oprah Winfrey. Better Up bagaimanapun enggan mengulas mengenai jumlah bayaran yang diberikan kepada Harry. Taylor Swift dan ibunya menyumbang $50,000 untuk membantu sebuah keluarga yang memerlukan. Bintang pop berusia 31 tahun itu serta ibunya Andrea, 63 tahun, membantu seorang wanita di Memphis, Amerika Syarikat. Wanita terbabit yang kehilangan suami akibat COVID-19 terpaksa menyara 5 anak perempuannya seorang diri. Tabung dana dilancarkan oleh sahabatnya melalui GoFundMe dengan sasaran $50,000. Jumlah itu dilengkapkan oleh Swift dan ibunya. Swift bukanlah asing dengan sifat pemurah. Penyanyi itu sering menghulurkan sumbangan, malah selalu melakukannya dengan mengejutkan peminatnya. Ogos lalu, beliau menyumbang lebih $30,000 untuk membayar yuran kolej seorang remaja juga melalui GoFundMe. Paparan gunung berapi di Iceland yang kini menjadi tarikan pelancong mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Fazlan Harun. Assalamualaikum dan selamat malam.